أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal untuk kita meneruskan sesi ulang kaji mengikut juz masing-masing, dan pada hari ini kita berada pada juz yang kedua. Pada bahagian yang pertama kita akan melihat kepada sekitar 10 halaman. Pada hari ini untuk sama-sama kita ambil panduan daripada Al-Quran, dan alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tirmizi pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah ya, kita nak mengulang kaji Ustaz. Juz yang kedua. Kalau semalam sudah pun kita melihat kepada juz yang pertama yang berkaitan dengan Bani Israel, kisahnya itu beberapa belas muka surat halaman, dan pada hari ini pertukaran kiblat yang dikaitkan dengan ummatan wasatan ya, ummatan wasata yang disampaikan pada ayat 143. Jom tuan-tuan yang berada di rumah pada halaman 22 kita baca ayat 143 ini dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Fadil Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita mengulang kaji bacaan Al-Quran kita, tadabbur kita dapat melihat balik, kembali kita kecap balik mana-mana yang tertinggal, mana-mana yang perlu pada pengukuhan, mungkin ada tertinggal beberapa perkara penting, ataupun bila kita ulang ini kita akan dapat, sudah pasti insya-Allah kita akan dapat ilmu-ilmu yang baru, yang segar, dan dapat memperkemaskan lagi pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang kita ada. Kerana manusia begitulah, bila kita belajar, katakan 5-6 tahun dulu kita belajar, 2-3 tahun selepas tu bila kita ilmu kita bertambah, akan ada apa-apa penambahan baru itu akan menghazafkan yang lama, menambah baikkan yang lama, kerana ilmu itu sangat penting. Nur merupakan cahaya dalam kehidupan kita. Baik, kita akan baca pada juzuk yang kedua ini Ustaz. Ya, ayat berapa Ustaz? 143. 3. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 143 memulakan juz kedua kita, apabila Allah menyatakan, dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat pertengahan, ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi kepada seluruh manusia, dan rasul, ya, dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak memerintahkan engkau wahai Muhammad berkiblat dahulunya ke Baitul Maqdis, kemudian kami perintahkan supaya berkiblat ke Kaabah, melainkan untuk kami menguji bagi menzahirkan siapa di kalangan kamu yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sesungguhnya peralihan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi ini adalah kisah pertukaran kiblat, bercakap tentang ummatan wasatan, itu adalah umat yang sederhana ataupun pertengahan, yang tidak ekstrim ke kanan ataupun tidak ekstrim ke kiri dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita. Ini adalah ciri umat wasatan, dan ayat 143 ini adalah di pertengahan surah Al-Baqarah. Subhanallah, ya, ini bukan disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dinyatakan wahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita adalah umat wasatan. Syaratnya apa? Apabila kita ini menjadi syuhada ala nas. Syuhada 'alan nas ini maksudnya ialah kita menjadi saksi, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita dapat melihat okey yang kaedah ini adalah tidak bagus, terlampau ke kanan ataupun terlampau ke kiri. Kita adalah umat di pertengahan, dan apakah garis panduan pertengahan itu adalah apabila seseorang itu dapat mengikut Rasul dan Rasul mengikut Allah. Itu caranya, ya. Salah satunya apa? Apabila Allah memfardukan pertukaran kiblat. Ini adalah satu perkara yang berat, kerana selama ini menghadap ke Palestin, ya, sama seperti orang Yahudi yang berada di Madinah, Ustaz, ya. Tapi lepas itu dalam waktu solat yang sama itu terus pusing ke belakang, kan. Bagi setengah orang, bagi orang-orang yang cetek akalnya, Allah nyatakan pada ayat 142, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, mengapa mereka ni berpaling, ya, mereka memperolok-olokkan. Tetapi sebenarnya pelajaran untuk kita ambil perhatian, kalau katakan apa yang biasa kita buat itu, Allah kata bila kita baca Al-Quran, kita ikut pada sunnah Rasul, kata kita perlu tukar tabiat yang biasa kita buat. Contohlah, ya, ada yang kata bahawa kalau nak didik anak mesti marah-marah, contohnya, ya, setiap masa marah, tak boleh senyum, pasal kalau senyum nanti anak naik tocang, contoh. Tetapi bila kita baca daripada sunnah Nabi, daripada Al-Quran, bahawa Nabi secara automatiknya tidak marah-marah, ya, bukan marah-marah, tidak marah-marah. Marah ataupun tegas itu pada waktu tertentu sahaja. Jadi bila kita tengok begitu, kita kena patah ke belakang, maksudnya kita kena berpusing cara amalan kita. Bagi orang yang beriman, dia sanggup buat perkara tersebut. Tetapi bagi orang yang ada masalah hati, dia kata, dia ada ego, dia kata buat apa saya nak tukar, kan? Buat apa saya nak tukar apa yang saya buat dekat pejabat, apa yang saya buat dekat dalam kepimpinan saya, kerana saya dah biasa, ya, negara ini dah biasa cara begini, mengapa kita kena tukar, ya. Jadi ini adalah salah satu ujian keimanan, dan Allah menyatakan sesungguhnya Allah ini dengan manusia amat raufur rahim, amatlah penyantun, amatlah pemurah kepada manusia. Apa kaitan dengan pertukaran kiblat? Kerana Nabi memerhati dan Nabi mengharapkan mesti ada perbezaan, ya, tak nak Islam ini sama dengan Yahudi yang ada di Madinah, identiti. Dan Allah amat rauf, amat santun dan amat mengasihani, memahami perkara tersebut, dan lebih daripada itu ialah ia adalah sebagai satu hadiah, ya, hadiah identiti di dalam kehidupan seharian yang dijelmakan dalam pertukaran kiblat ini. Jadi ini pelajaran daripada halaman 22, dan kita nak bergerak kepada halaman 23. Apakah pelajaran yang kita boleh dapat? Allah bercerita tentang orang-orang yang diberikan kitab, mereka kenal Nabi seperti kenal anak mereka sendiri.
abna'ahum pada ayat 146. Dan kita nak baca ayat 151 ya, bercerita tentang apa? Tentang apakah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas Rasul. Ada 3 ataupun 4 perkara. Kita baca daripada ayat 151 insya-Allah. Baik, insya-Allah kita baca ayat 151 pada juzuk yang kedua ini, muka surat yang ke-23. Kita berpindah pada ayat ini, ada mesej-mesej yang penting, tugas-tugas seorang nabi yang perlu kita tahu kerana kita nak follow rapat, bagaimana kata Ustaz Fazrul, akhir-akhir zaman ni kena follow rapat-rapat apa yang nabi suruh kepada kita, insya-Allah. Auzubillahi كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا Surah Al-Nazim. Inilah yang disampaikan pada ayat 151 berkaitan dengan apakah tugas Rasul dan apakah fungsi Rasul, bagaimana Rasul membuat transformasi dalam masyarakat yang dikenali oleh orang-orang Yahudi pada ayat 146 itu, Ahlul Kitab. Ayat 151 menceritakan kami ataupun bagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang rasul daripada kalangan kamu. Yang pertama, tilawah, yatlu alaikum ayatina, tilawah kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan tazkiyah, wa yuzakkikum, membersihkan kaedah-kaedah, kefahaman-kefahaman, akidah-akidah yang tidak benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, wa yu'allimumul kitab wal hikmah, iaitu mengajarkan kamu semua al-kitab, perlembagaan, dan juga hikmah, iaitu sunnah daripada Nabi, dan juga mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi ini adalah 3 fungsi peranan dan juga 3 formula transformasi yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila seseorang itu selalu tilawah, selalu tazkiyah, selalu ta'lim, belajar perkara yang kita tidak tahu daripada kitab, daripada sunnah, daripada sekitar kita, maka kesannya apa? Kita akan memberi fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah juzuk yang kedua, banyak bercerita tentang sistem untuk mengingatkan kepada Allah, perundangan untuk mengingat kepada Allah agar kita dibantu sebagaimana ayat 153, kita dibantu dengan sabar dan salat, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kita bergerak kepada halaman 124 pada ayat 155. Sudah tentunya salah satu daripada peluang hidayah itu kita ingin gunakan untuk apa? Menghadapi ujian. Inilah ayat 155 yang kita ingin baca bersama kali ini. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
وبشر الصابرين صدق الله. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Awal surah Al-Baqarah juz yang pertama kita bercakap tentang Nabi Adam diuji, maka Allah menyatakan selepas halaman 23 itu Allah bekalkan hidayah melalui rasul yang diutus, maka pada muka surat 24 ini Allah berkata tentang kita pasti diuji dengan kelaparan, tentang takut, kurang harta diri dan juga hasil bisnes dan juga tanaman, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar apabila mereka itu sedar semua ini adalah milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan selalu membaiki proses untuk membawa kepada Allah. Dapat ujian, makin dekat dengan Allah Subhanahu taala, dan Allah akan beri hidayah kepada orang-orang begini. Dan salah satu punca ataupun kisah tentang ujian ini disampaikan pada ayat 158 berkaitan dengan peristiwa Hajar, ya, yang mencari air dan dirakamkan dalam amalan Safa wal Marwah yang kekal sampai sekarang. Dan pada muka surat 25 itu Allah membawakan lagi, ya, tentang kehebatan Allah menjadikan alam ini, ya, tentang pertukaran langit ataupun pertukaran malam dan siang. Dan di dalam kehebatan ini Allah nak menyatakan kepada kita jangan ambil seteru ataupun istilahnya sekutu kepada Allah sebagaimana dinyatakan pada ayat 165. Dan bila seseorang itu ingin ikut kepada Allah, dia tidak ingin ikut kepada yang lain, maka salah satu panduan yang Allah beri pada ayat 168 halaman 25 ini ialah makan perkara yang bagus. Ini panduan yang kita dapat lihat, dan diteruskan pada halaman yang ke-26 ini berkaitan dengan masih lagi bercakap tentang ikut, ya, ikut kepada apa yang diturunkan oleh Allah, bukan yang nenek moyang kita. Bukan kerana senior kita, kerana ayah saya dah biasa buat begini, saya nak ikutlah, ya. Sebenarnya Allah kata mestilah kita ikut kepada hidayah. Pasal apa? Nenek moyang kalau dia buat perkara yang tidak ikut hidayah, mereka itu wala yahtadun pada ayat 170. Dan kita nak lihat ayat 172, ya. Ayat ini masih lagi berkaitan dengan makanan. Makanan ini adalah salah satu amalan penting dalam menjaga iman, menjaga ketauhidan kita. Ayat 172 pada halaman 26. Kita baca bersama, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita terus pada ayat 172 berkaitan makanan, ya. Kerana makanan menjadi sumber daging kita yang tumbuh daripada makanan tu, nak memastikan perkara-perkara itu perkara-perkara yang halal, kerana kita bersyukur pada Allah Taala. 172. Kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanir. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله. Surah
azim, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sebagaimana kita tahu, awal pada surah Al-Baqarah ini bercakap tentang solat, tentang pertukaran kiblat, dan di dalam ibadah kita kepada Allah, perkara penting yang perlu kita jaga, ya, yang kita belajar di awal surah Al-Baqarah, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, maksudnya perkara-perkara berkaitan dengan harta kena jaga. Makanan ustaz ya, jaga makanan yang kita nak tu. Kemudian pada ayat seterusnya dinyatakan makanan yang diharamkan, tentang khinzir, tentang darah dan sebagainya, perkara yang mati. Dan terus Allah nyatakan tentang yang nampak seperti halal tetapi haram. Disebabkan apa? Jual beli, ya, ada yang menyembunyikan mesej daripada Allah untuk dapat income. Ya. Walaupun fizikal tu halal, buah tu halal, tapi halal. Muamalat tu Muamalat pula, ya. Jadi ini yang ada, dan terus dibawakan kepada halaman ke-27 nanti dan 28, di mana nanti kita bertemu dengan ayat puasa. Puasa ni ustaz, latihan untuk jaga juga perkara halal, boleh minum air, ya, tetapi rupa-rupanya tak boleh minum. Dia memang bab-bab makanan harta ni amat sensitif pada juz yang kedua, tapi kita berehat sebentar, kita kembali semula. Tuan-tuan boleh minum air yang halal sebelum kita meneruskan perkongsian pada halaman 27. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time pada kali ini untuk kita sama-sama mengulang kaji pada juz yang kedua. Dan Ustaz, tadi kita baca daripada surah Al-Baqarah halaman 27 ayat ke-180. Apakah maksudnya? Dan wajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik sebagai kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah salah satu daripada ayat. Dan apakah tadabbur daripada ayat ini, kita ikuti bersama dengan rakan-rakan kita, dan kita jemput Coach Jamil di online. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 180 mengingatkan kita untuk kita mesti menunaikan kewajipan kepada ibu ayah, juga kepada kaum kerabat walaupun kita dah menghampiri mati. Dan kerana apa? Kewajipan itu adalah sebagai satu cara nak tunjukkan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Coach Jamil. Itu kefahaman kita, dan bila kita gabungkan dengan kefahaman dalam surah An-Nisa, ini perkara yang penting berkaitan dengan ulumul Quran tentang nasih mansukh, iaitu wasiat ini hanyalah kepada orang-orang yang selain daripada
faraid ataupun yang boleh menerima harta pusaka, ya. Awalnya memang kepada mak ayah, kepada anak, tetapi bila sudah datang daripada surah An-Nisa berkaitan dengan faraid, ya, 1/3, 1/5, 1/6 dan sebagainya. Jadi wasiat adalah untuk yang bukan menerima harta pusaka ataupun harta faraid itu sendiri. Jadi ini panduan haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajipan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang tidak tunaikan faraid, tidak tunaikan wasiat, sebenarnya dia tak betul-betul mencapai ciri takwa. Kerana kita bercakap tentang harta ini bukan sekadar mesti halal waktu kita masih ada di dunia, bila sudah pergi pun harta yang kita tinggalkan itu tidak mengharamkan ataupun diharamkan kepada orang-orang yang masih tinggal, walaupun mereka ini adalah ahli keluarga, ya. Tidak boleh anak lelaki kerana dia disayangi ayah, dia ambil 100% daripada harta ayah, ataupun tidak diberikan kepada adik perempuan contohnya. Semua perkara itu adalah lambang takwa. Dan apalah lagi lambang takwa? Kita baca daripada halaman 28 daripada ayat 183. Sudah tentu ayat ini terkenal, famous, masyhur di kalangan kita semua nak menghadapi Ramadan, Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak baca ayat 183. Okey, ayat Ramadan ni insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita ingin dengar tadabbur daripada Ustaz Syafiq di online. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada saya, tuan-tuan dan puan, dan siapa saja yang mengaku beriman tentang kewajipan untuk berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik, terima kasih, ya, iaitu kita diminta untuk semak balik kepada ciri orang bertakwa, ya. Awal daripada surah Al-Baqarah ini kita pun sudah dimaklumkan hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu ada beberapa ciri, dia mengambil daripada Al-Quran, daripada kitab ini sebagai sumber perlembagaan, sebagai sumber hidayah, ya. Maka pada ayat yang ke-183 ini, kalau kita nak bina lagi tattaqun, takwa, agar kita ini selalu dilindungi Allah daripada pelbagai masalah dengan bantuan Allah, tattaqun, takwa, maka salah satunya ialah dengan kita berpuasa. Berpuasa ini Ustaz, ya, benda halal pun kita kena tahan, maka itu menyebabkan kita akan dilatih. Pada halaman 29 kita dilatih untuk jangan makan benda yang haram, ya. Ayat 188 kita akan bersama dengan Cikgu Mas sebentar nanti, tapi kita baca dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi pada halaman 29 ayat 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله.
Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kita dengar bersama dengan Cikgu Mas online. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ayat ini kita diperingatkan bahawa jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan kita jangan memberi sogokan ataupun memberi rasuah. Itu dilarang oleh Allah. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mas, ya, menegaskan kepada kita, lagi kita ini berpuasa di bulan Ramadan, sepatutnya kadar rasuah akan berkurangan di negara ini. Makin ramai lagi orang yang betul-betul menghayati imanan wahtisaban puasa pada bulan Ramadan, sebenarnya rasuah dan juga makan dengan cara yang batil, ya, maksudnya dalam bisnes dia menipu, mengurangkan timbangan, di tempat kerja dia ambil gaji 8 jam tetapi kerjanya hanya 4 jam. Perkara itu akan menjadi amat sensitif kerana kita tahu bahawa itu adalah ism, itu adalah dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui bahawa perkara halal air begini pun kita tak minum ketika bulan Ramadan, kita dapat jaga, maka apatah lagi kalau perkara itu dah jelas sebagai batil, sebagai berdosa. Dan ini yang disampaikan dalam halaman 29. Kita teruskan pada halaman yang ke-30. Kali ini kita melihat bahawa ada seruan dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Dan dalam ayat yang ke-195 kita akan melihat maksudnya, dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Macam mana bunyi ayatnya? Kita baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Ayat 195 ini adalah kesinambungan daripada halaman 29 tadi. Kalau kita perasan, berkaitan dengan puasa, menjaga makanan dan juga jangan makan makanan yang batil. Pada halaman 29 itu, ayat 189 sudah mula bercakap tentang bulan sabit. Bulan sabit. Dan di sini ada kaitan bila mereka bertanya yas'alunaka 'anil ahillah, maka dikaitkan dengan haj dan dikaitkan juga dengan peperangan, ya, dengan peperangan. Waqatilu fi sabilillah pada ayat ke-190, ya. Kerana apa? Kerana bercakap tentang peperangan ini dibenarkan apabila sampai ke Madinah itu, kerana ia adalah untuk menjaga kepada keamanan dan juga agama ini. Dan bercakap tentang peperangan ini, apakah spirit, apakah roh di sebalik peperangan? Peperangan bukanlah untuk menyerang. Peperangan dalam Islam adalah untuk melindungi harta, nyawa, agama, ya, tanah air. Dan lebih daripada itu, bila nak berjuang ini perlukan satu sumber, namanya adalah harta. Jadi ayat 195 tadi itu kita ingin sama-sama tadabbur bersama dengan Tuan Faris online. Bismillah. Ayat ini mengingatkan saya bahawa saya mesti berinfak di jalan Allah supaya saya tidak tercampak ke dalam kebinasaan kerana perbuatan bakhil, dan akhirnya saya mesti buat ihsan kerana Allah menyukai orang-orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amalannya. Oh alam. Terima kasih diucapkan, ya, kepada Tuan Faris menyatakan tentang bahawa saya kena, ya, kita semua tuan-tuan perlu infak fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ini, ya, salah satu daripada disiplin dalam ilmu Quran ini asbabun nuzul, sebab turun ayat. Maka kalau kita belajar sedikit daripada tafsir, kita melihat bahawa sebenarnya ada sahabat yang mereka ni ustaz, ya, mereka kata tak apalah, kami tak pergi berjuang dah, kami dah pergi perang sebelum ni dah berjuang, jadi kami serahkan kepada orang lain. Maka Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan kepada
kebinasaan, iaitu apakah tanda kebinasaan? Apabila seseorang itu tidak mahu infak, mereka tidak mahu lagi berjuang dalam kehidupan, padahal sebenarnya rukun Islam kita yang keempat tentang zakat, rukun Islam kita yang kelima tentang haji adalah total action. Kita perlu gunakan harta kita untuk kebaikan. Kita perlu laksanakan tugas untuk memartabatkan nama Allah, kalimatullahi hiyal ulia, dan ia tidak mungkin hanya duduk di rumah dan kita tidak menyumbangkan harta kita pada jalan Allah. Kita kena berjuang. Maka ini yang disampaikan. Jadi kadang-kadang ayat ini ustaz ya, orang cakap kalau katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah tu jangan merokok ya, jangan buat perkara kebinasaan. Betul. Ya, tapi lebih daripada itu, kalau ada yang kata saya ni jenis yang buat perkara yang membahayakan, driving secara bahaya contohnya, salah satu daripada ciri orang yang tidak mahu menuju kepada kehancuran ialah dia suka infak. Bila dia tengok bahawa rokok kena bayar sampai RM10 satu kotak, baiklah saya infakkan kepada jalan Allah berbanding dengan saya kedekut RM10 tidak bagi kepada masjid kerana apa? Kerana nak beli rokok. Itu mindset. Daripada saya bawa laju aksiden ataupun saya ini kena bayar saman, baiklah saya berhati-hati kerana apa? Kerana saya perlu tolong jalan Allah. Ya, kalau katakan aksiden ataupun kemalangan, habis duduk di hospital, nanti macam mana nak infak pada jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dan Allah kata di sini wa ahsinu, buatlah yang terbaik ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang terbaik itu ialah apabila dia mengutamakan infak pada jalan Allah, nak tolong orang lain untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebahagian halaman 30, dan halaman yang terakhir bagi juz yang kedua ya, kita ada sampai halaman ke-32, tapi kita baca dahulu daripada ayat 201. Kali ini kita akan melihat kepada doa orang-orang yang kalau tuan-tuan pergi ke umrah ataupun haj, ketika bertawaf itu ada doa, dan doa inilah yang kita selalu baca pada setiap hari. Kita baca dahulu ayat 201 bersama Ustaz Tirmizi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله. Dan ada pula di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Kita ingin mendengar tadabbur, perkongsian kefahaman Haji Azmi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya untuk terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kebaikan dan kebaikan di dunia dan akhirat, dan mohon terus melindungkan kita, lindung kepada Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Haji Azmi. Ya, kita ingin menjadi wa minhum. Ya, kita tidak mahu jadi satu lagi golongan pada ayat 200 itu. Rabbana atina fid dunya saja, ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, iaitu tidak berfikir, tak berdoa, ya Allah bagilah aku dijauhkan daripada api neraka, jauhkan aku daripada malapetaka di akhirat nanti, berikan keluargaku sampai ke syurga hasanah. Dia tak doa begitu. Dia datang ke Mekah, dia datang pasal nak dapat apa Ustaz? Nak dapat kaya, nak dapat 1 juta, nanti nak bertanding, nanti kalau boleh pengundi saya, undi saya. Memang ada orang yang jenis mindset begitu. Dia datang ke Mekah itu untuk sucikan diri, nak dapatkan hanya untuk kebaikan di dunia. Tidak ada sesuatu pun yang dia doa untuk akhirat.
Jadi kita tidak mahu jadi begitu. Itu adalah sebahagian daripada juz yang kedua yang telah kita pelajar untuk sama-sama kita ambil tindakan dan kita berdoa pada Allah SWT dengan kefahaman Al-Quran ini kita dapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi Ustaz, kita ingin berdoa ya sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah, harapnya dengan 10 halaman pada hari ini kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudah pun bersama sebentar tadi. Paling kurang tuan-tuan dah tahu dah. Oh, okey, cara nak tadabbur ialah paling kurang baca terjemahan yang ada, itu paling asas. Tetapi lebih daripada itu kita boleh mendalami dari segi ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran yang ada agar kefahaman kita itu lebih mendalam dan ia menghasilkan amalan yang lebih lagi menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus mengkabulkan doa kita tuan-tuan. Pada setiap kali kita baca al-Quran, kita buat kebaikan, moga-moga amalan ini mengkabulkan kita punya hasrat ya. Dunia dapat hasanah, di akhirat dapat hasanah dan juga terjauh daripada azab api neraka. Itulah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran, kefahaman tentang dunia, akhirat. Perlu kita mohon Allah banyak-banyak kebaikan. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ini untuk kita sebarkan kesedaran dunia akhirat itu perlu ya. Ada orang ekstrim tak nak dunia, nak akhirat saja. Ada yang kata nak akhirat saja tak nak dunia. Sebenarnya Allah ajarkan kepada kita dua-dua kita perlukan hasanah dan dengan itu kita harapkan kita buat yang terbaik dengan panduan daripada al-Quran. Insya-Allah kita bertemu kembali dalam siaran akan datang ya. Dalam episod besok kita akan mengulang kaji bahagian kedua daripada juz yang kedua. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas ya. Kita bertemu pada jam 5 petang semula, jam 10 malam ulangan dan 6 pagi. Moga-moga dengan rancangan yang dibawakan oleh Mufas ini dalam sesiap ulang kaji ini menguatkan persediaan kita menuju Ramadan. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.